أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق الله العظيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. Sesudah kamu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurat. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui perbuatan itu salah. Ayat ini mengajar Nabi kita, memberitahu kepada Nabi kita dan umat Islam seluruhnya supaya mengambil sikap yang betul terhadap Yahudi. Umat Islam memang sepatutnya mengambil sikap yang betul terhadap Yahudi kerana mereka pemegang kitab agama langit. Yahudi dan Nasara sama-sama mempunyai Nabi yang diutus Allah dan mempunyai kitab. Malah mereka terdiri daripada orang yang lebih tahu tentang wahyu ini berbanding dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Islam seharusnya apabila mereka memahami sikap mereka dengan betul terhadap Yahudi, maka mereka barangkali menjadi umat yang paling selesa dalam hidup ini, kerana ilmu di dalam pengajaran yang ada dalam Yahudi itu dapat dimasukkan ke dalam Islam ini dan boleh menambah pengetahuan mereka. Bukan semua orang Yahudi itu patut dijauhi. Bukan semua orang Yahudi itu musuh. Demikian juga bukan semuanya padri-padri Yahudi itu boleh ditumpangi, boleh dipelajari ilmu daripada mereka. Bukan semua. Di antara sebahagian daripada mereka sahaja yang ikhlas dengan Islam ini. Antara mereka namanya Abdullah ibn Salam pada suatu ketika dahulu, dan pada masa-masa yang akhir ini juga beberapa orang daripada orientalis Yahudi yang jujur dengan Islam setelah mereka mengkaji Al-Quran, mengkaji Islam, mereka tinggal agama Yahudi dan memeluk Islam. Dan dalam dekad 70-an kita dapati nama seorang wanita yang sangat masyhur namanya, setelah dia tukar agama Yahudi kepada Islam, namanya Maryam Jamilah, yang berutus surat sekian lama dengan seorang pendakwah Pakistan, Maududi, Allama Al-Imam Maududi, menulis surat tentang menyatakan tentang Yahudi, dan Maududi pun dapat mengambil pengajaran yang begitu banyak daripada pengetahuan Maryam Jamilah namanya. Dia juga seorang Yahudi orientalis dan memeluk Islam dan jujur dengan Islam, dan dia menyatakan kelemahan-kelemahan padri dan agama Yahudi yang telah diputarbelikkan oleh pemimpin-pemimpin dan padri-padri mereka, dan lain-lain lagi pun didapati ramai. Antaranya Muhammad Asad namanya, selepas daripada dia memeluk Islam ditukar namanya kepada Muhammad Asad. Begitulah katanya dalam ayat ini, afatatma'una ay yu'minu lakum. Sesudah kamu tahu begitu sekali kerasnya hati orang Yahudi, mereka sentiasa bertolak dalik dan mereka menolak kebenaran ini secara mentah-mentah. Mereka mempermainkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi mereka. Kalau begitu, kamu masih menaruh harapankah untuk mereka beriman dengan kamu? Mereka tidak sepatutnya kamu menaruhkan harapan kepada sebahagian daripada mereka. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, maka wa qad kana, sedangkan sebahagian daripada mereka, bukan semua Yahudi, sebahagian daripada Yahudi ini mendengar kalam Allah, summa yuharrifunahu, kemudian mereka mengubah, memindah ayat-ayat yang ada dalam Taurat, misalnya yang dipindah tentang hukum zina, tentang
hari Sabtu bagaimana sepatutnya mereka menghormati hari Sabtu. Kemudian mereka meminda pula tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal dibangkit nanti. Mereka sebelum daripada kebangkitan Nabi Muhammad, mereka tahu bahawa ini adalah Nabi yang bakal dilantik selepas daripada agama Nabi Isa alaihissalam, selepas daripada perutusan Nabi Isa. Tetapi oleh kerana hasad dengki yang dia ada pada mereka dan buruk hati mereka terhadap keturunan Nabi Ismail alaihissalam, mereka mengambil satu sikap mengubah ayat-ayat yang ada di dalam Taurat mereka. Mereka mengubah kerana Taurat ini tulis selepas daripada beratus-ratus tahun lamanya. Oleh kerana itu peluang untuk mengubah sangat mudah. Ini kerja-kerja padri mereka. Kalau padri itu sanggup mengubah kitab suci yang ada dalam tangan mereka, apakah kamu merasakan mudah untuk tarik mereka ke dalam agama Islam ini? Sudah tentu tidak. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. Sesungguhnya sebahagian daripada mereka, Islam adil sebenarnya apabila membuat Al-Quran adil, apabila membuat laporan tentang Yahudi. Al-Quran membuat laporan, bukan semua Yahudi itu buruk, bukan semua, tapi sebahagian daripada mereka, walaupun sebahagian besar daripada Yahudi itu musuh, tetapi masih ada 2-3 kerat yang ikhlas dan jujur. Mereka Yahudi, beragama Yahudi, tetapi selepas daripada mereka membaca kitab suci Al-Quran, selepas daripada kebangkitan Nabi Muhammad, mereka memikirnya dengan jujur, memahaminya dengan baik, mereka terus memeluk Islam dan menjadi orang yang paling setia dengan agama ini, adil Islam. Demikian juga kita pada hari ini, barangkali kita tidak bermusuh dengan Yahudi. Tidak bermusuh, sebab Yahudi adalah, walaupun kitab mereka sudah dipindah, tetapi mereka masih beriman kepada Allah. Hanya iman mereka itu dirosakkan oleh kepercayaan, kebendaan yang ada pada mereka. Sebenarnya kita bermusuh hari ini dengan fahaman dalam Yahudi itu, fahaman Zionis, kita selalu sebutkan. Fahaman ini yang menjadi musuh umat Islam hari ini. Yahudi atas sifat mereka sebagai Yahudi mungkin lebih baik daripada musyrikin, daripada kepercayaan setengah agama syirik yang tidak mempercayai Tuhan, lebih baik. Demikian juga Nasara lebih baik dari sudut agama. Sebab apa? Sebab orang yang ada agama lebih baik daripada yang tidak agama. Agama lagi yang walaupun sudah dipindah lebih baik daripada yang beragama tapi ciptaan manusia. Prinsipnya begitu. Mana-mana agama tidak sukakan kepada berbuat bencana di bumi. Tidak ada. Semua agama menuju kepada akhlak yang baik. Sehingga lagi tidak cukup setakat penciptaan, setakat manusia mencipta untuk kebaikan mereka tanpa adanya hubungan masyarakat manusia dengan agama langit, dengan wahyu. Sebab manusia tidak cukup untuk berfikir tentang dirinya jika tidak dibantu oleh wahyu. Katanya waqad kana fariqum minhum, dan sesungguhnya sebahagian, fariqun maknanya sebahagian daripada Yahudi, yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah. Dengar satu jalan untuk mendapatkan iman. Mereka dengar dan mereka masuk iman. Sebab penggunaan pendengaran dan mata pada jalan yang baik akan mempengaruhi seseorang itu. Yahudi yang memberi pendengaran mereka kepada kitab suci Taurat mereka, sudah tentu pendengaran ini memberi kepada mereka peluang untuk membina diri dan kebaikan sedikit sebanyak. Tetapi selepas daripada masuknya ilmu Taurat ke dalam hati mereka, summa yuharrifunahu, kemudian mereka pindah. Artinya mereka pindah ini setelah mereka percaya bahawa ini boleh menjejaskan keturunan mereka. Mereka rasakan begitu, boleh menjejaskan kepercayaan, kebendaan yang ada pada mereka. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka pindah. Harrafa yuharrifu, pindah. Bila mereka pindah ini satu perkara yang dia dibincang oleh para ulama kita. Ada beberapa aspek. Hukum di dalam Islam boleh kahwin dengan wanita kitabi. Wanita kitabi ini wanita ahli kitab. Dengan wanita.
laki-laki Islam kahwin dengan wanita mereka. Boleh. Boleh. Ayat Quran ada menyebutkan begitu. Al-Quran, ayat Quran yang turun menyatakan hukum harus kahwin dengan wanita Yahudi itu setelah kitab itu diubah. Sebenarnya kitab itu diubah telah sekian lama. Nabi Muhammad dibangkit dan diberitahu kepada Nabi bahawa mereka telah mengubah kitab mereka. Sekalipun begitu, Al-Quran menyatakan orang Islam, orang mukmin boleh kahwin dengan wanita kitabi. Artinya tidak boleh dijadikan alasan bahawa sekarang tak boleh kahwin dengan wanita kitabi sebab kita mereka ini telah ubah kitab mereka. Pengubahan itu lama. Alasan untuk tidak membolehkan kahwin dengan wanita kitabi itu alasan lain sebenarnya. Alasannya untuk memelihara keturunan, alasannya untuk memelihara orang Islam sendiri. Jika orang Islam ini suka kahwin dengan wanita kafir, orang-orang luar, maka siapa kata Ibn Umar, kata Sayyidina Umar, yang akan berkahwin dengan wanita-wanita Islam? Kalau semuanya nak cari orang Yahudi, cari orang Kristian, cari orang kafir, siapa yang akan mengahwini orang Islam nanti? Ini sebab yang sebenarnya. Sebab kerana mereka itu kafir Yahudi, kerana mereka mengubah kitab Taurat, alasan itu tidak boleh dipertahankan. Kerana pengubahan itu lebih awal lagi. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu, kemudian mereka mengubah min ba'di ma aqaluhu, selepas daripada mereka aqaluhu, mereka fikirnya, mereka fahaminya, mereka teliti ayat-ayat yang ada di dalamnya. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu bahawa mereka mengubah, dan perbuatan mengubah kitab suci itu satu dosa yang sangat besar. Mereka tahu. Ini satu sikap yang lain pula pada Yahudi, iaitu menentang kebenaran sekalipun bertentangan dengan suara hati kecil mereka. Mereka sanggup melaga-lagakan hati mereka dengan akal mereka, nafsu dengan akal dan iman mereka. Jadi oleh sebab itu orang Yahudi merupakan satu golongan yang mengidap penyakit pertentangan di antara akal dan hawa nafsu. Hawa nafsu kata ubah kitab suci Al-Quran, akal kata tidak, sebab ini satu wahyu yang datangnya daripada Allah. Begitulah ayat ini mendedahkan sikap Yahudi, terutama sekali para pemimpin mereka dan padri-padri mereka yang sanggup yang memahami kitab suci Taurat dan mengubah setelah mereka dapati ayat-ayat yang boleh merugikan kedudukan kebendaan mereka. Kemudian seterusnya wa idza laqul ladina amanu wallahu subhanahu